Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tahun ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian, kita masih lagi diberikan kesempatan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dan berkat. Semoga Ramadan kali ini kita dapat memperbanyakkan lagi amalan dan ibadat serta dapat menggandakan usaha membersihkan hati yang sering dicemari dengan pelbagai dosa dan maksiat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk menjalankan ibadah puasa kita diwajibkan untuk berniat pada malam hari dan sebelum waktu fajar untuk berpuasa pada keesokan harinya. Inilah tajuk yang akan menjadi perbincangan kita pada pagi ini, iaitu niat puasa dan serang hendap terhadap ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyebutkan, man lam yujmi'as siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Maksudnya, sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka niat merupakan permulaan yang penting bagi sesuatu ibadah. Ia bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi ia merupakan keazaman yang terpendam dan tersemat indah di dalam hati sanubari manusia untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ia dapat membezakan antara ibadat dan adat, kerana mungkin ada manusia yang turut berlapar dari dini hari hingga waktu malam, tetapi sekiranya tanpa disertakan dengan niat, maka perbuatannya itu tidak membawa apa-apa erti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, niat juga boleh menentukan keikhlasan amalan seseorang itu. Mungkin di peringkat awal kita menyebut bahawa amalan itu kerana Allah. Tetapi ketika menjalani ibadah berkenaan, kita hanyut dalam lamunan perasaan yang menganggap bahawa kitalah yang paling hebat puasanya tanpa menyedari bahawa kita sedang diserang hendap oleh hawa nafsu. Akhirnya, amalan yang kita lakukan itu menjadi abu yang bertaburan, malahan ia dihampukan kembali ke muka si hamba lantaran amalan itu bukan semata-mata kerana Allah, tetapi dikongsi dengan makhluk yang lain. Ikhlas bukanlah sesuatu perkara yang mudah seperti disangka. Ia selalu diserang hendap oleh hawa nafsu manusia yang ingin dipuji, dipandang hebat, merasa bangga, merasa ujub, riak, dan dimuliakan yang secara tidak sedar kita tertipu dengan amalan yang kita lakukan. Justru niat bukan sekadar menyambutnya di awal melakukan amalan, tetapi ia perlu sentiasa hadir di dalam hati bahawa amalan itu lillahi ta'ala. Amalan itu hanya kerana Allah, bukan kerana makhluk yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, selain itu, puasa juga bukan sekadar menyatakan lafaz ataupun menahan diri daripada makan dan minum, tapi ia merupakan satu bentuk penghayatan yang lahir dari keazaman yang kukuh untuk membentuk hati dan perasaan bagi mencapai tahap takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bukan sekadar di mulut, tetapi ia di hati sanubari. Hasil dari kefahaman tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah yang perlu dilalui dengan hati yang suci dan tunduk patuh hanya kepada Allah. Jika sekadar membaca niat puasa tetapi pada keesokan harinya hanya menahan diri dan makan minum saja, kanak-kanak darjah 1 pun boleh melakukannya, kan? Tetapi oleh yang demikian kita tidak mahu susah payah ibadah puasa yang dilakukan ini menjadi sia-sia. Tapi mudah-mudahan ia mendapat darjat taqwa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, kam min sa'imin hadduhu min sawmihi al-ju' wal-atash. Maksudnya, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat ganjaran dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga sahaja.
Saudaraku sekalian, sebenarnya niat puasa amat mudah sekali. Tidak semestinya dalam bahasa Arab, apa yang dikeluarkan di mulut hanyalah lafaz sahaja. Namun yang lebih penting dari itu ialah kehendak dan keazaman yang tersemat di dalam hati, cukup sekadar dibayangkan di dalam akal dan fikiran untuk berpuasa esok hari sebelum dari masuk waktu fajar. Walau bagaimanapun para ulama telah membuat suatu lafaz yang boleh dijadikan panduan untuk berpuasa seperti berikut. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya aku berniat berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saudara yang dihormati sekalian, niat ini juga boleh disematkan dalam hati pada malam hari. Bagi mengelakkan kita lupa untuk berniat puasa setiap malam, kita juga dibolehkan untuk berniat puasa sebulan seperti berikut. Nawaitu sawma syahri ramadana killahi lillahi ta'ala. Nawaitu sawma syahri ramadana killahi lillahi ta'ala. Maksudnya, aku berniat menunaikan puasa sebulan Ramadan tahun kerana Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, pada malam seterusnya, jika lupa atau tidak sengaja untuk tidak niat puasa, puasa itu dikira sah kerana telah berniat untuk sebulan. Namun begitu, bagi wanita yang sedang haid, niat sebulan boleh dilakukan pada malam suci dari haid. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, selain itu, sahur merupakan salah satu cara untuk memperkuatkan lagi niat puasa. Bahkan mengikut ulama dalam mazhab Syafi'i, sekiranya seorang itu bangun sebelum subuh untuk bersahur, ia dikira sebagai niat untuk berpuasa. Tidak kira hanya minum seteguk atau sebiji kurma, ia tetap dinamakan sebagai sahur untuk berpuasa pada keesokan harinya. Kesimpulannya, niat perlu sentiasa dijaga kerana matlamat amalan itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, puasa kita mungkin sah pada mata manusia, tetapi dikhawatiri tidak diterima di sisi Allah. Jadi marilah sama-sama kita memperbetulkan niat kita agar puasa kita hanya semata-mata tulus dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.